Bila kita dah tengok kepada hemofilia, jadi kadang-kadang dalam sejarah keluarga, bila berkahwin antara lelaki dan perempuan, suami dan isteri ni, bila dia cerita balik, yang si isteri kata dia ada sejarah nenek dia atau datuk dia kena penyakit ni. Jadi kemungkinan yang si suami pun rasa, oh nenek dan datuk dia kemungkinan ada juga, ataupun mak ayah dia pun ada juga kena penyakit ni, ataupun adik-beradik belah mak ayah dia ada penyakit ni. Jadi maksudnya dalam sejarah keluarga, suami dan isteri ni ada sejarah penyakit ni. Jadi dia orang bila dapat anak yang pertama, dia risaulah. Jadi bila dia risau, dia nak semak sama ada anak tu kemungkinan ada penyakit tu atau tidak, boleh dilakukan. Teknologi yang ada boleh digunakan untuk memastikan sama ada anak yang dikandung oleh si isteri ni dia ada penyakit gangguan jin atau tidak. Jadi ini kaedah dia lah. Okey, kaedah kesan penyakit gangguan jin. Dia yang pertama, kaedah dia adalah kaedah amniocentesis. Jadi dia akan disusuli dengan kaedah karyotip. Maksudnya kaedah amniocentesis tu akan berjalan dulu, kemudian baru diikuti dengan kaedah amniocentesis. Jadi kaedah amniocentesis, jadi dia akan kesan sel fetus abnormal. Okey, dia akan kesan sel fetus abnormal. Dia akan dijalankan pada minggu ke-15 hingga ke-20 kehamilan. Jadi kalau minggu ke-20, satu bulan ada 4 minggu. Jadi 20 bagi 4, 5 bulan. Bulan yang kelima macam tu lah. Jadi bolehlah digunakan teknik kaedah amniocentesis ni untuk cek sama ada fetus atau bayi dalam kandungan tu bermasalah atau tidak, yang melibatkan penyakit gangguan jin seperti hemofilia. Jadi yang pertama sekali, doktor kena cek lah kedudukan fetus tu, dipastikan supaya nanti bila dia nak cucuk jarum, nak keluarkan bahan amniotik, bahan amnion ni, bendalir amnion ni, dia tak lukakan fetus tu. Jadi bila dah pastikan, barulah jarum dicucuk, dimasukkan ke dinding uterus. Kamu boleh bayangkanlah seolah-olah macam jarum tu cucuk perut kamu, dia keluarkan isi dalam usus kamu. Macam tu lebih kurang lah. Jadi dia ambil apa? Bendalir amnion. Dalam bendalir amnion ni pastinya dia ada sel fetus. Jadi kadang-kadang fetus tu dia berlaku kehilangan sel ke, sel tu ada generate lebih ke, adalah proses yang berlaku tu menyebabkan dekat bendalir amnion tu ada sel fetus. Dikeluarkanlah, diekstrak keluar bendalir amnion tu. Jadi selepas dia keluarkan bendalir amnion pada certain quantity ataupun dalam keadaan ml, bendalir amnion ni akan diempar. Diempar ni untuk apa? Untuk dia diasingkan mengikut ketumpatan atau mengikut berat dia. Jadi dia ada proses dia tu empar, menyebabkan kalau komponen-komponen yang berat akan jatuh. Komponen-komponen yang jatuh ke bawah lah, dia akan mengenap ke bawah. Komponen-komponen yang agak ringan akan duduk lagi di atas. Jadi sel-sel ataupun komponen-komponen yang ada dalam bendalir amnion ni akan terasing secara semula jadi. Bukan semula jadilah, terasing mengikut proses emparan ni. Boleh ya? Jadi dia akan asingkan sel fetus bendalir amnion dengan benda-benda lain lah. Jadi sel fetus tu sekarang kita boleh buat keluar lah. Kita boleh ambil, kita boleh tahu, oh ia ni adalah sel fetus. Kita boleh susun kromosom dia tu ikut karyotip. Kaedah karyotip, sel fetus ditambah dengan bahan kimia. Jadi nama bahan kimia ni dia ada spesifik lah. Cikgu nak cerita pun cikgu tak baca secara mendalam lah kaedah karyotip ni macam mana. Tapi dia memang ada bahan kimia yang spesifik yang akan dimasukkan sekali dengan sel fetus ni. Jadi bahan kimia ni, dia kemungkinan dia ada growth hormon, hormon tumbesaran, dia ada nutrien, dia ada campuran-campuran yang boleh menyebabkan dia menjalani proses mitosis. Jadi bila dia menjalani proses mitosis, sel tu seolah-olah dia hidup lah. Jadi bila dia hidup, dia menjalani proses mitosis dan dia akan hasilkan banyak sel-sel yang seterusnya. Jadi dia mungkin dia ada generasi yang pertama, dia ada generasi yang kedua daripada sel yang diambil di sel fetus tu sendiri dekat bendalir amnion.
dan dia akan jalani inkubasi lah. Jadi inkubasi ni macam dia letak sahaja, kemudian ada suhu yang sesuai, keadaan yang sesuai, biarkan dia mengalami mitosis. Kemudian ada juga bahan kimia yang akan ditambah. Bahan kimia yang akan ditambah untuk hentikan mitosis. Waktu mitosis yang dihentikan tu adalah pada metafasa. Jadi metafasa dia akan hentikan. Selepas tu dia akan diempar untuk pekat. Jadi ada proses penemparan. Cikgu pun tak pasti macam mana proses penemparan ni. Okey, kenapa dia nak pekat? Lepas tu sel dipindah ke bahan yang berisi penetap. Kemudian dititis di atas light mikroskop, ditambah dengan perwarna. Jadi dengan ada perwarna ni kemungkinan lagi mudah dia nak dilihat di bawah mikroskop. Jadi dilihat bawah mikroskop. Kemudian bila dah dilihat bawah mikroskop, ada jenis-jenis mikroskop yang kita boleh terus ambil gambar dia. Jadi kita dah boleh besarkan dia, kita ambil gambar dia. Jadi kita potong lah. Jadi bila potong, kita susunlah ikut struktur yang macam ni. Okey, karyotip ni. Lepas tu kita boleh tahulah sama ada berlaku penambahan ke tidak pada kromosom nombor 21. Ada penambahan tak pada kromosom nombor 1 kan? Jadi bila dia dah potong kromosom-kromosom tu, dia boleh tahu, dia boleh kira lah berapa kromosom nombor 1, ataupun dah hilang kromosom yang X ni, ataupun ada tambah X, XY, ataupun X kosong. Jadi dia boleh bilang, dia boleh tengok sama ada berlaku sesuatu tak pada bilangan kromosom.